ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada korang semua yang hadir setiap minggu untuk bersama dengan kisah daripada pengirim yang selanjutnya di dalam kisah seram alam jin. Bagi mereka yang beragama Islam, mari kita sama-sama jalankan tanggungjawab kita. Kita doakan buat saudara Islam kita di Palestin. Semoga dikuatkan iman, sabar dalam menegakkan tanah Palestin, khusus mewakili buat kita semua. Kerana tanah Palestin adalah tanah untuk semua orang Islam. InsyaAllah kemenangan itu pasti akan muncul kelak. Untuk malam ini, saya seru kepada semua yang hadir menonton. Kita ni diberi peluang oleh Tuhan punya badan pengirim bagi kisah ini, peluang untuk kita rasai bersama-sama getir-getir seorang tentera Malaysia yang diserang oleh tentera daripada alam gaib. Saksikan. Buat pengetahuan korang semua, pengirim tidak memberitahu namanya kepada kita kerana katanya tidak penting pun. Tetapi bagi saya, memandangkan beliau adalah salah seorang tentera, para pejuang yang sentiasa bersiap sedia memikul amanah dalam menjaga ketenteraman kita semua selaku rakyat Malaysia, maka dengan ini saya berbangga untuk menggelarkan beliau dengan nama samaran terhormat sebagai Rainbow Malaysia. Bukan itu, ya Allah. Otak kata betul korang ni. Rainbow ini yang saya masukkan. Yang ini. Jadi macam biasalah, kita tukar kostum dulu supaya bersesuaian dengan rentak dan situasi kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rainbow dekat barat diikat kepala, tapi Rainbow dekat Malaysia dia kena berbangga sebab kita ada tengkolok. Kita kena berbangga dengan tengkolok kita. Kita teruskan. Rainbow kata kejadian berkenaan berlaku dalam tahun yang tidak dinyatakan tahun berapa. Pada waktu itu, Rainbow ditugaskan bersama pelantonnya telah diberi arahan untuk menjalankan operasi mengawal di hutan Borneo Sarawak selama tempoh 3 bulan. Bermaksud, Rainbow dan juga pelantonnya perlu mengawal di hutan sepanjang perbatasan sepadan Malaysia dan juga Indonesia selama tempoh 3 bulan lamanya. Saudara dan saudari sekalian, bayangkan betapa lamanya tugas mengawal yang perlu dipikul oleh mereka ini. Itulah sebab kita tak boleh pandang remeh pada pengorbanan seorang tentera. Walaupun tidak berperang, tetapi mereka juga berjaga demi kesejahteraan kita semua. Hargailah pengorbanan mereka. Rainbow masih ingat pada hari mereka ditugaskan untuk bermula menjalankan tugasan mengawal. Sesampai saja di markas, Rainbow dan platonnya akan menjalankan rutin seperti biasa. Melapor diri pada pihak atasan, sediakan barang-barang keperluan asas tentera untuk mengawal dalam satu jarak perjalanan dan juga tempoh yang panjang. Rutin macam biasa. Lepas tu mereka pun bermulalah langkah demi langkah seorang pejuang tentera Malaysia melaksanakan tugas di mana mereka sahaja yang tahu penat lelah mengatur langkah penatnya seorang lelaki berjiwa rakyat Malaysia menjaga tanah airnya. Berjalan mengawal, rehat, tidur. Berjalan mengawal, rehat, tidur. Berjalan mengawal, rehat dan juga tidur. Begitulah berulang-ulang aktiviti seorang tentera menjaga hutan di perbatasan sepadan negara Malaysia dan juga Indonesia. Sedar tak sedar, sudah seminggu Rainbow dan juga pelantonnya bertugas di hutan Borneo Sarawak. Ini bukan kali pertama beliau dan juga pelantonnya menjalankan rutin tugasan menjaga hutan sepadan. Dah biasa dah. Sebelum ini pun dalam tahun-tahun yang sudah, perkara yang sama juga mereka telah lalui. Jadi tiada istilah penat bagi mereka semua.
Bagi pandangan mata kita selaku penonton, memanglah nampak mereka ni kelelahan. Tapi bagi Rainbow dan juga Planktonnya, dalam badan mereka sudah ada urat dawai besi. Sudah biasa dengan tugasan lasak seperti ini. Tetapi tanpa mereka sedar, akan terjadi satu peristiwa yang pasti membuatkan mereka tewas akhirnya. Peristiwa yang langsung tidak diduga oleh Rainbow dan juga Planktonnya bakal berlaku sebentar lagi. Pada satu malam, sudah seminggu lebih mereka ni berada di dalam hutan. Mereka ni berhenti berehat di pit stop yang berada dalam kedudukan jarak 7 km daripada markas rasmi Malaysia. Faham tak korang semua? Jarak pit stop malam tu berjauhan 7 km daripada markas rasmi Malaysia. Sedang mereka ni berehat, berbual mesra, santai, minum, menjamu makanan. Tiba-tiba salah seorang platoon menunjukkan reaksi macam nak muntah. Kopra Adam, awak kenapa? Tak sihat ke? Soalan diajukan oleh Rainbow kepada salah seorang platoon yang bernama Kopra Adam. Rainbow, kamu semua tak dapat bau apa-apa ke? Saya bau macam ada benda yang tak kenal, bau busuk lah. Bila mana Kopra Adam menjentik isu berkaitan dengan bau, secara tidak langsung Rainbow dan juga platoon yang lainnya secara serentak dapat hidup bau yang sangat busuk dan menjijikkan. Tadi tak ada bau, sekarang ini dengan serta-merta mereka dihujani dengan bau yang busuk. Kata Rainbow lagi, sepanjang beliau bertugas bertahun-tahun lamanya di dalam hutan, dah banyak bangkai haiwan yang beliau dah jumpa. Bangkai babi, bangkai harimau, bangkai ular, paling kuat pun bangkai gajah pun ada. Tapi isunya tidaklah sebusuk-busuknya bau yang mereka hidup sekarang ni. Ini bau ni busuknya melampau. Mereka pun berpecah mencari di mana datangnya bau busuk tersebut. Cari punya, cari, tak jumpa-jumpa. Bersih, tiada sebarang tanda bangkai yang mencurigakan. Selalunya kalau ada segerombolan semut, insya-Allah pasti akan ada petunjuk ke arah bangkai tu. Tapi ini tak ada. Memang tak ada tanda. Lama kelamaan bau tu hilang secara mengejut. Pada waktu ini Rainbow sedar. Okey, semua baik. Ini adalah gangguan. Udah, berhenti mencari. Kita abaikan, jangan mencari lagi. Rainbow dan juga Plankton berhenti mencari sebab mereka faham pantang larang di dalam hutan bila mana sudah bermulanya kehadiran gangguan jin syaitan. Keesokan harinya, mereka pun bergerak semula menjalankan tanggungjawab mengawal seperti biasa. Dalam satu tempoh jarak yang tertentu, bila sudah menjelang malam, mereka pun berhenti di pit stop seterusnya untuk berehat. Sembang punya sembang, makan punya makan, minum punya minum. Tak lama kemudian, mereka diserang lagi dengan bau yang teramat busuk, sama persis seperti bau malam semalam. Ini kali Rainbow kata, walaupun mereka jiwa kental, urat dawai besi, namun lubang hidung kita semua ni tetap sama. Engkau ada bulu hidung, aku pun ada bulu hidung. Bulu hidung kami ni bukannya diperbuat daripada berus dawai. Sama je. Kita ni bulu hidung sama. Jadi kami pun tak tahan dengan bau busuk tu. Tak senang duduk dibuatnya. Kali ini mereka semua berpakat, jangan dibiarkanlah. Nanti mesti benda tu kacau lagi. Mereka pun mula mencari Suluh punya Suluh. Tak ada. Tak jumpa apa-apa pun di sekeliling mereka ni. Tak ada. Namun, tanpa disangka-sangka, salah seorang platoon menjerit nama Rainbow. Allahu Akbar. Rainbow. Tu. Ke atas tu Rainbow. Ya Allah, ke atas tu Rainbow. Apa yang mereka dapat lihat waktu ini? Hasil daripada biasan cahaya bulan dan juga bantuan daripada lampu solar mereka ini, mereka dapati dan nampak ada satu susuk kepala yang menyerupai seorang perempuan sedang berada di atas pokok, betul-betul di atas kepala mereka sekarang ni. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Rainbow memberi gambaran kepada kita, kedudukan kepala tu tak jauh pun. Kepala tu hanya berada dalam ketinggian 6-7 meter je, macam ketinggian rumah 2 tingkat jaraknya daripada aras tanah. Memang jelas rupa kepala tu di awang-awangan. Rainbow juga kata ini bukan
seperti yang diceritakan oleh orang lain. Bila mana kita kata penanggal, pasti akan ada cahaya dekat bawah kepala, dekat usus tu, ataupun ada cahaya api dekat bawah kepala tu kan. Bukan, tak ada pun. Apa yang mereka nampak pada waktu itu, kepala tu hanya kepala saja. Tak ada cahaya warna-warni ataupun cahaya api. Tak ada sama sekali. Rainbow masih ingat tahu. Kepala yang dia nampak tu hanya kepala, dan juga macam ada urat-urat dekat bawah leher kepala tu. Macam ada benda-benda lah kat bawah leher tu. Tapi yang pastinya tak ada cahaya pun. Tak ada. Rainbow dan juga Platon jadi panik. Ini bukan pihak lawan yang mereka boleh tembak. Ini bukan pihak lawan yang mereka boleh lontar bom. Ini di luar jangkaan mereka. Baca surah sudah dibaca, azan pun sudah diazankan, tetapi kepala tu tetap berpusing-pusing dalam kawasan area yang sama, berlega-lega dengan niat memang nak mengganggu mereka berehat di situ. Sehinggalah selepas beberapa jam kemudian, kepala tu hilang dengan sendirinya. Rainbow dan juga Platon mengambil nafas lega sebab gangguan malam tu sudah berakhir. Jadi kita terfikir juga di mana silapnya sampaikan kepala tu datang semula mengganggu mereka ni 2 hari berturut-turut. Sebenarnya lah kan, kalau dalam hutan ni perkara macam ni boleh berlaku bila-bila masa saja. Antara kita bersedia atau tak bersedia je. Begitu juga dengan nasib Rainbow dan juga Platonnya. Sebab ini memang masalah besar bagi mereka. Kepala tu tetap juga hadir untuk malam yang berikutnya. Malam yang berikutnya, Rainbow dan juga Platon sedang berehat macam biasa. Tanpa sebarang salam, kepala perempuan tu datang lagi mengacau. Terbang-terbang berpusing-pusing di atas mereka ni dengan melempiaskan, dengan mengeluarkan bau yang tersangat busuk. Kalau terbang berpusing je tak apalah. Ini siap keluarkan bau busuk lagi, lebih busuk daripada bau bangkai. Situasi tu berulang-ulang setiap malam. Sehingga kan ada anggota Platon sudah jatuh sakit sebab pening yang melampau. Tak tahan dengan bau busuk kepala tu. Ikutkan hati, ada anggota Platon yang dah nak tarik diri tau. Seolah-olah macam dah berputus asa. Nak je pulang ke markas semula. Tapi apakan daya. Tugas adalah tugas. Hati ni tetap juga kena kuat. Tetap juga kena kental. Seperti pepatah seorang tentera pernah mengatakan, abang pergi kerana tugas, abang akan pulang kerana rindu. Faham tak maksudnya apa? Pergi kerana tugas dan tanggungjawab. Tetapi biarlah pulang kerana rindu dengan keluarga, bukannya pulang kerana takut. Sekarang korang semua sudah faham kan maksud pepatah tu? Rainbow dan Platon semakin tidak boleh menahan sabar bila mana gangguan tu mula bertindak seperti perilaku seorang komunis apabila kepala perempuan jin syaitan tu mula menyerang, melanggar kemah-kemah mereka ni. Tengah tidur ni, tiba-tiba kemah mereka ni runtuh. Tiang-tiang kemah patah. Bila mereka keluar daripada kemah, mereka nampak kepala tu pergi serang kemah-kemah yang lain pula. Mahu tak mahu, salah seorang anggota Platon cubalah lagi laungkan azan. Biarlah jadi kali ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kali ini azan yang dikumandangkan, yang dilaungkan, berjaya mengusir kepala tu terbang pergi, meninggalkan sisa-sisa kemah yang telah dipatahkan olehnya. Mengucap panjang mereka semua. Gangguan yang macam mana nak cakap ni? Sebelum ni, atas kertas, on paper, semua penjenayah daripada golongan manusia. Kali ini, tanpa disangka-sangka, pihak lawan yang mereka perlu menentang, mereka perlu tangani adalah hanya satu susuk kepala perempuan jin syaitan saja. Mengeluh panjang dibuatnya. Ini dah boleh dikatakan perang alam ghaib. Berperang dengan tentera elit dari alam jin. Kan? Betul tak? Jin hantar seekor je, dah payah kita nak kendalikan. Aduh. Fikir punya fikir. Fikir punya fikir. Fikir punya fikir. Waktu itu jugalah Rainbow berpandangan jauh ke hadapan. Selaku seorang manusia yang beragama Islam, tanpa mengira bangsa dan juga tanpa mengira negara, kerana Rainbow akan bekerjasama dengan pelentun tentera daripada sempadan negara Indonesia.
Ya benar, korang tak tersalah dengar. Kita tentera Malaysia akan bergabung bekerjasama dengan tentera daripada Indonesia. Keesokan harinya, mereka pun mula bertindak, berjumpa dengan plentun tentera daripada Indonesia di sempadan negara Sarawak Borneo, yang mana pada waktu ketika itu kebetulan plentun Indonesia ni berada tidak jauh daripada pos kawalan yang mereka sedang jaga sekarang ni. Setelah berbincang dan memberitahu hajat pertolongan yang diperlukan, maka plentun daripada Indonesia bersetuju untuk memberi pertolongan, memandangkan ada di antara mereka yang lebih arif tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang tertentu dalam surah-surah Al-Quran ni yang boleh dijadikan senjata untuk menangani gangguan tentera jin syaitan berkenaan. Malam itu, seperti yang dijangka, kepala tu datang semula mengganggu Rainbow dan juga plentunnya. Tetapi kepala tu tak tahu kali ini plentun Malaysia bergabung dengan plentun daripada Indonesia. Alamak, mampus aku. Ya benar, kali ini kepala tu benar-benar mampus apabila salah seorang plentun daripada Indonesia ni membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai, bertujuan menjadi tujahan senjata kepada gangguan kepala perempuan jin syaitan tersebut. Dipendekkan cerita, atas kehendak dan juga izin Allah SWT, akhirnya kali ini sememangnya memberi impak serta kesayang mendalam kepada kepala tu. Kepala tu pergi dengan suara jeritan seolah-olah menanggung kesakitan yang teramat sangat. Barulah buku bertemu dengan ruasnya. Dalam masa yang sama, tentera Indonesia tu juga telah membuat pagar daripada surah-surah Al-Quran terhadap kawalan pos Malaysia ni. Dia memberi nasihat kepada Rainbow, biarlah dalam beberapa hari ni selesai saja mengawal, berhentilah, berehatlah di tempat kawasan yang telah berpagar ini, supaya gangguan itu benar-benar sudah tidak datang lagi. Syukur Alhamdulillah, seperti yang diharapkan, Rainbow dan juga plentunnya tidak lagi diserang oleh kepala busuk tu. Definasi kekalahan kali ini diberikan kepada tentera elit daripada alam gaib. Tertewaslah akhirnya kepala perempuan jin setan, hasil daripada kerjasama serta bantuan plentun tentera daripada Indonesia. Itulah yang dikatakan jiwa Islam sentiasa bersatu apabila memerlukan di antara satu sama lain. Sedikit nasihat buat negara-negara di luar sana, beringatlah bahawa kami Malaysia dan juga Indonesia sentiasa akan bersatu apabila sudah tiba masanya yang diperlukan kelak. Terima kasih kepada saudara Rainbow kerana sudi berkongsikan pengalaman beliau ketika sedang bertugas mengawal di sempadan hutan Borneo Sarawak. Kita doakan semoga sama ada beliau dan juga semua para tentera di Malaysia agar diberikan kekuatan dan dipermudahkan urusan dalam menjaga ketenteraman tanah air Malaysia ku. Terima kasih banyak-banyak kepada pengorbanan anda semua yang terlibat. Seperti biasa, bagi mereka yang hadir menonton, saya mohon kepada korang jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga kongsikan kisah-kisah daripada KSAJ ni supaya kita semua bersama-sama dapat raih hiburan seram dan juga manfaat kepada para penonton yang lainnya. Insya-Allah dengan berkat dan juga izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di waktu dan hari yang sama kita akan bersua dan bersiaran kembali dengan kisah daripada pengirim yang selanjutnya di dalam, macam biasalah, kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.